bersedia untuk belajar bersama dengan Cikgu Ji hari ini? Baiklah, jika bersedia, ayo kita belajar. Baiklah, hari ini kita belajar masih lagi tema kekeluargaan, topik hobi keluarga, aspek mendengar dan bertutur. Baiklah, seterusnya murid-murid, objektif pembelajaran kita pada hari ini ialah pada akhir pembelajaran, murid boleh menyebut 6 ayat tunggal dengan sebutan yang betul. Seterusnya, aktiviti kita pada hari ini, pertama, murid mengenal pasti hobi berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru. Kedua, murid diperjelaskan tentang ayat tunggal. Aktiviti kita yang ketiga, murid dibimbing meneliti teks dan gambar dalam teks. Murid-murid rujuk buku teks jilid 1 muka surat 7. Aktiviti kita yang keempat, murid-murid menyebut ayat tunggal berdasarkan hobi keluarga Hana yang telah lengkap. Dan aktiviti kita yang kelima, yang terakhir, murid mendengar guru membaca ayat tunggal. Kemudian murid ikut sebutan guru. Kemudian murid tulis nombor pada gambar berdasarkan ayat tunggal yang disebut. Baiklah, murid-murid boleh rujuk buku aktiviti jilid 1 muka surat 9. Baiklah, murid-murid telah bersedia untuk belajar. Kita teruskan pembelajaran kita hari ini dengan aktiviti pertama, murid mengenal pasti hobi berdasarkan gambar yang ditunjukkan oleh guru. Cikgu Ji nak tanya, murid-murid ada hobi ke? Tentu murid-murid ada hobi. Cikgu Ji pun ada hobi juga. Hobi Cikgu Ji yang dilakukan pada masa lapang ialah memasak. Baiklah, jom kita tengok gambar. Okey, dalam gambar ini menunjukkan bahawa 4 orang murid ada hobi masing-masing. Kita tengok murid yang pertama ini. Budak perempuan yang pertama ini, apakah hobi dia? Pandai. Hobi dia melukis. Tentu ada yang suka melukis. Baiklah, kita tengok hobi yang kedua. Budak lelaki ni, apakah hobi dia? Jom, ia menggesek biola. Seterusnya, apakah hobi budak lelaki yang nombor 3 ini? Ia membaca buku. Bagus ya murid-murid. Kalau siapa yang suka membaca buku dapat menambahkan ilmu pengetahuan. Murid perempuan ini, budak perempuan ni, hobi dia sama seperti dengan Cikgu Ji. Ayo, apa hobinya? Ya, hobinya ialah memasak. Baiklah, seterusnya kita tengok hobi 3 keping gambar ini. 3 orang yang ada dalam gambar ini. Gambar yang seterusnya, hobi ini bagus tapi berbahaya. Sangat membahaya jika dilakukan tanpa pengawasan ibu dan ayah ataupun orang dewasa. Hobinya ialah bermain papan selaju. Yang ini pula hobinya ialah bercucuk tanam. Dan akhir sekali, murid perempuan ini, budak perempuan ini hobinya menyanyi. Baiklah murid-murid, itu tadi antara hobi yang cikgu telah bincangkan bersama murid-murid. Hobi ini ialah kita lakukan aktiviti yang kita lakukan pada masa lapang. Seterusnya, aktiviti kita seterusnya, murid diperjelaskan tentang ayat tunggal. Cikgu Ji tahu murid-murid ada yang telah belajar tentang ayat tunggal, tapi tak apa, kita belajar lagi sekali supaya dapat memantapkan penguasaan kita tentang ayat tunggal. Okey, apakah itu ayat tunggal ya murid-murid? Ayat tunggal ialah ayat yang mengandungi satu subjek dan satu predikat sahaja. Juga dikenali sebagai ayat selapis. Seterusnya kita tengok contoh. Subjek ayah, predikat sakit. Jadi ayat tunggal yang lengkap ayah sakit. Nampak, ayat ini selapis sahaja. Subjek contoh yang kedua, rumah Alia. Predikat cantik. Jadi ayat tunggal yang lengkap, rumah Alia cantik. Okey, kita tengok contoh yang ketiga, subjeknya iman.
predikatnya tidak pergi ke sekolah. Jadi ayat tunggal yang lengkap, Iman tidak pergi ke sekolah. Ini yang dinamakan murid-murid ayat tunggal, iaitu dia ada satu subjek dan juga satu predikat sahaja dan ayatnya selapis. Baiklah, seterusnya, aktiviti kita seterusnya, murid dibimbing meneliti teks dan gambar dalam teks. Kemudian murid menyebut ayat tunggal berdasarkan hobi keluarga Hana yang telah lengkap. Murid-murid boleh rujuk buku teks jilid 1 muka surat 7. Ayo kita teruskan. Baiklah, ini gambar dalam muka surat 7. Kita baca petikan teks yang terdapat dalam gambar ini. Kita baca sama-sama. Hobi keluarga. Ni kawan Hana. Kita baca dialog perbualan di antara kawan Hana dan Hana. Kita baca dulu dialog kawan Hana. Cantiknya. Siapakah yang mengambil semua gambar ini, Hana? Hana jawab apa? Oh, gambar-gambar ini diambil oleh ayah saya. Hobi beliau mengambil gambar. Hobi ahli keluarga saya yang lain. Hobi ahli keluarga saya yang lain, kita nak merujuk di mana? Kita merujuk dalam gambar ini. Kita tengok gambar pertama. Gambar pertama ini ialah adik Hana. Gambar pertama ini adik Hana. Jadi hobi ahli keluarga saya yang lain ialah adik saya. Cuba tengok dalam gambar ni. Adik Hana suka apa? Ya, adik Hana suka melukis. Kita tengok gambar yang kedua. Gambar yang kedua ini ialah mak Hana ataupun ibu Hana. Ibu Hana suka bercucuk tanam, kan? Baiklah, kita tengok sini. Ini ialah kakak Hana. Gambar ketiga. Hobi ahli keluarga saya yang lain. Kakak saya, gambar. Ya, pandai. Kakak saya suka membaca buku cerita ataupun kakak saya suka membaca novel. Baiklah, kita tengok gambar yang keempat. Gambar keempat ini ialah Hana. Jadi, hobi ahli keluarga saya yang lain, Hana suka apa? Hana suka menggesek biola. Jadi kita tengok gambar yang terakhir. Gambar yang terakhir ini ialah Abang Hana. Jadi Abang Hana suka bermain, ya, pandai, papan selaju. Jadi faham ya budak-budak? Dalam gambar ini tadi kita telah membincangkan tentang ayat tunggal, iaitu adik saya suka melukis, ibu saya suka bercucuk tanam, kakak saya suka membaca buku cerita ataupun kakak saya suka membaca novel, saya suka menggesek biola, abang saya suka bermain papan selaju. Baiklah murid-murid, kalau murid-murid perhatikan perbincangan kita tadi, ayat tadi yang kita bina tadi ialah ayat tunggal. Baiklah, seterusnya kita tengok gambar di bawah petikan itu. Hobi ahli keluarga Hana. Ini Hana. Dia kata apa? Saya mahir menggesek biola. Mahir ni maksudnya kelas, dia cekap. Dia pandai menggesek biola. Saya mahir menggesek biola. Ini ialah ayat tunggal ataupun ayat selapis. Yang kedua, abang saya, ikut cikgu abang saya suka bermain papan selaju. Ini juga ayat tunggal. Tadi kita dah bincang. Kakak saya, ya, kakak saya gemar membaca novel. Gemar ni maknanya suka. Kakak saya gemar membaca novel. Ini pun ayat tunggal. Ibu saya, tadi kita dah bincang. Ya, betul, ibu saya minat bercucuk tanam. Minat ni pun sama masuk dengan gemar, dengan suka, minat bercucuk tanam. Akhir sekali, ayat tunggalnya, ya, adik saya suka melukis. Pandai. Baiklah,
Ikut Cikgu Ji membaca ayat tunggal ini. Saya mahir menggesek biola. Abang saya suka bermain papan selaju. Kakak saya gemar membaca novel. Ibu saya minat bercucuk tangan. Adik saya suka melukis. Baiklah, kelima-lima ini ialah ayat tunggal. Baiklah, seterusnya Cikgu Ji nak beritahu murid-murid ini dinamakan papan selaju. Kita baca info ini sama-sama. Papan selaju ialah sejenis papan yang mempunyai 4 roda. Ini dia 4 roda. Yang warna hijau ini ialah roda. Papan ini digerakkan dengan menggunakan sebelah kaki, manakala kaki yang sebelah lagi di atas papan. Kalau kita nak gerakkan papan ini, mula kita gerakkan dengan menggunakan sebelah kaki lagi di atas papan. Pengguna boleh meletakkan kedua-dua belah kaki di atasnya apabila papan ini meluncur di atas permukaan jalan yang rata. Baiklah, apabila dah bergerak papan selaju ini, barulah kita meletakkan kedua-dua belah kaki kita di atas papan dan meluncurlah papan selaju itu di atas jalan raya. Mungkin lihat video yang dipaparkan. Itu dia cara bermain papan selaju. Hati-hati ya murid-murid, mesti di bawah pengawasan ibu ayah ataupun orang dewasa. Baiklah, seterusnya. Aktiviti kita seterusnya, murid mendengar guru membaca ayat tunggal. Murid ikut sebutan guru. Kemudian, murid tulis nombor pada gambar berdasarkan ayat tunggal yang disebut. Baiklah, murid rujuk buku aktiviti jilid 1 muka surat 9. Ya, kita teruskan. Tema 1, kekeluargaan, cerita keluarga. Aktiviti 1, dengar dan ikut sebutan guru. Kemudian murid nomborkan ayat pada gambar. Aktiviti masa lapang. Ini aktiviti yang kita lakukan, biasa kita lakukan pada masa lapang ataupun kita sebut hobi yang kita lakukan pada masa lapang. Okay, nombor 1. Ayah saya suka membaca. Ikut Cikgu Ji ya. Ayah saya suka membaca. Kedua, nombor 2. Mengait baju ialah kegemaran nenek. Mengait baju ialah kegemaran nenek. Gambar nombor 3, ayat nombor 3. Hobi adik saya mengumpulkan stamp. Hobi adik saya mengumpulkan stamp. Ada yang dah tahu jawapan tu. Okay, kita tengok nombor 4. Nombor 4, kakak saya pandai bermain piano. Ikut Cikgu Ji baca, kakak saya pandai bermain piano. Okey, kita ke nombor 5. Minat abang saya minat abang saya melayari internet. Minat abang saya melayari internet. Sambil baca, sambil tengok gambar tu. Jadi tahu nanti nak tulis dekat mana. Nombor 6, ibu sedang memotong kek. Ikut Cikgu Ji, ada yang tak ikut? Ikut Cikgu Ji baca. Ibu sedang memotong kek. Baiklah, yang kita baca tadi, nombor 1 hingga nombor 6 ini ialah ayat tunggal. Jadi, murid-murid tengok pada gambar. Kita baca sama-sama dan kita tandakan pada gambar ya. Ayah saya suka membaca. Mana gambarnya murid-murid? Letakkan nombor 1. Ayah saya suka membaca. Kita tengok kat gambar, mana nombor 1 ayah saya suka membaca. Ya, betul. Ini nombor 1. Ayah saya suka membaca. Okey, nombor 2. Mengait baju ialah kegemaran nenek. Cari mana gambarnya. Mengait baju ialah kegemaran nenek. Mana?
Ya, betul. Ini dia nombor 2 ya. Mengait baju ialah kegemaran ini. Nombor 3. Hobi adik saya mengumpulkan stamp. Hobi adik saya mengumpulkan stamp. Mana dia? Dan gambar. Pandai. Ni dia nombor 3. Pandai Hobi adik saya mengumpulkan stamp. Okay, kita tengok nombor 4. Mana nombor 4? Kakak saya pandai bermain piano. Kakak saya pandai bermain piano. Letak nombor 4. Ya, ni nombor 4 letak betul-betul cantik-cantik tulis nombornya nombor 4. Okay, nombor 5. Minat abang saya melayari internet. Mana dah dapat kan? Gambar mana tu? Nombor 5 letak minat abang saya melayari internet. Ya, pandai Ni nombor 5. Dan akhir sekali, ibu sedang memotong kek. Ibu sedang memotong kek. Ya, ibu di dapur. Itu nombor 6. Pandai semua. Tanya kepada yang telah berjaya menjawab ke-6 jawapan dengan tepat dan mengikut sebutan cikgu membaca ayat tunggal. Okey murid-murid, ada latihan Google Forms yang cikgu lampirkan di bahagian description. Nanti murid-murid klik link tersebut dan buatlah latihan Google Form tersebut sebagai mantapkan lagi penguasaan murid-murid tentang apa yang kita belajar pada hari ini. Jangan tak buat ya murid-murid. Jadi nanti murid-murid klik Google Form itu dan buatlah sebagai memantapkan lagi penguasaan murid-murid tentang topik pada hari ini yang kita belajar. Seterusnya, Cikgu Ji nak ucapkan tahniah dan terima kasih kepada yang telah belajar bersama-sama dengan Cikgu Ji pada hari ini. Dan kita jumpa lagi pada minggu hadapan dengan topik yang baru. Bye murid-murid. Jangan lupa klik di bahagian description dan buat latihan Google Form. Bye murid-murid.